Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين أما بعد. Alhamdulillah, kita memanjatkan segi kesyukuran dan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya dapatlah kita bersama-sama dalam ruangan maya dalam saluran media PUM, Persatuan Ulama Malaysia pada hari ini. Tuan-puan sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, kita telah sampai ke 10 malam yang terakhir dari bulan Ramadan. Justru bila sampai pada 10 malam yang terakhir dari bulan Ramadan, seboleh mungkin kita melakukan pecutan untuk melaksanakan amal ibadah, pecutan untuk menggarap segala pahala yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita dengan berlipat kali ganda, pecutan untuk kita memohon keampunan dan maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-puan sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, pada petang ini suka saya menyentuh mengenai satu ayat Al-Quranul Karim yang sangat baik untuk sama-sama kita tadabbur dari surah An-Nur ayat 55, iaitu mengenai kepimpinan dan juga mengenai kekuatan umat Islam dalam memerangi musuh. Ayat 55 dari surah An-Nur ini sangat baik untuk kita sama-sama tadabbur dalam bulan yang penuh barakah ini, kerana sekiranya kita menyoroti kembali sirah nabawiyah, kehidupan baginda Nabi SAW, kita akan dapati bahawasanya siri-siri perjuangan Islam, khususnya ketika Islam memerintah di Madinah itu, berlakunya peperangan demi peperangan di dalam bulan Ramadan. Antara peperangan yang berlaku dalam bulan Ramadan ialah Perang Badar, Perang Uhud, Perang Ahzab. Perang Ahzab ini dia berlaku pada bulan Syawal, tetapi pada hujung Ramadan itu umat Islam dalam kalangan tentera baginda Nabi SAW telah pun mula menggali parit yang besar. Kemudian Fathu Makkah dan sebagainya. Jadi kita lihat perang-perang yang besar yang direkodkan dalam sejarah Islam ini, rupa-rupanya ia berlaku dalam bulan Ramadan. Berlaku dalam bulan Ramadan. Maknanya apa? Maknanya bulan Ramadan ini bukan menjadi lambang kelemahan umat Islam lantaran berpuasa, tetapi berpuasa itulah sebenarnya menjadi suatu lambang kekuatan kepada umat Islam untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala seterusnya, membuka wilayah-wilayah dan menjadi pemimpin di atas muka bumi ini. Jadi tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian, sangat baik untuk kita sama-sama tadabbur ayat 55 dari surah An-Nur yang mengenai kepimpinan dan juga mengenai perlunya kita sabat dan tetap berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saya bacakan dulu ayat ini beserta terjemahan, kemudian kita akan lihat sama-sama kandungan ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن
كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. Sadaqallahul Azim. Maksud ayat 55 dari surah An-Nur, firman Allah Subhanahu wa taala, Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman dan yang membuat kebaikan bahawa Dia sesungguhnya akan menjadikan mereka berkuasa di bumi sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sesungguhnya Dia akan meneguhkan mereka dengan agama yang telah Dia redai, dan Dia benar-benar mengubah keadaan mereka daripada ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku dan tidak menyekutukanku dengan sesuatu pun. Tetapi barang siapa yang tetap kafir ataupun tetap kufur nikmat setelah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, ayat ini sememangnya sangat memberikan pengajaran kepada kita yang bergelar khalifah dan juga pemimpin di atas muka bumi ini. Setiap daripada kita dalam kalangan orang mukmin, orang muslim sendiri merupakan pemimpin. Sekurang-kurangnya kita memimpin diri kita sendiri. Paling kurang kita memimpin diri kita sendiri, kemudian kita memimpin keluarga kita, seterusnya kita memimpin masyarakat dan negara. Maknanya Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kita semua, kalau kita benar-benar yakin dengan perjuangan Islam dan kita terus sabat dan tetap pendirian dalam perjuangan Islam, insya-Allah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemenangan kepada kita. Tidak hanya sekadar kita memimpin di peringkat keluarga kita ataupun diri kita sendiri, bahkan kekuatan itu boleh terbina melalui jamaah, kesatuan umat Islam, dengan syarat kita meletakkan keyakinan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kekuatan dan juga kejayaan kepada kita semua untuk mentadbir dan juga memerintah dunia ini. Kita lihat satu persatu yang terkandung pada ayat ini, ayat yang banyak pengajaran yang boleh kita petik dan kita keluarkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada orang yang beriman dalam kalangan kamu dan juga yang melakukan amal soleh. Maknanya apa, tuan-tuan dan para penonton yang dirahmati Allah sekalian? Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu jaminan kepada orang yang beriman dan juga orang yang beramal soleh. Walau bagaimanapun kita lihat pada ayat ini, Allah Subhanahu wa taala mengemukakan perkataan minkum. Minkum, apa maksud minkum? Maksudnya litab'id, sebahagian daripada kamu. Maknanya orang-orang yang benar-benar beriman dan melakukan amal soleh ini hanyalah sebahagian, tidak semua. Menunjukkan bahawasanya soal kepimpinan dan soal untuk dipilih menjadi pemimpin menegakkan syariat Islam di atas muka bumi ini merupakan suatu pilihan yang istimewa daripada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu jaminan dan janji kepada mereka yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syarat mereka ini beriman dan juga beramal soleh. Jadi kita kalau boleh nak masuklah dalam kalangan yang memang benar-benar dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa'adallahu alladhina amanu minkum. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan terhadap orang yang beriman dalam kalangan kamu. Dalam kalangan umat Islam, ada di kalangan golongan yang fasik, yang melakukan kerosakan, yang melakukan maksiat. Ada dalam kalangan mereka bahkan yang bersifat munafik, nifaq, iaitu kita katakan sebagai kepura-puraan. Ada dalam kalangan mereka juga yang mungkin tahapnya keimanan ataupun tahap pengabdian mereka kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sekadar muslim pada nama sahaja. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan janji dan juga jaminan kepada orang yang beriman, amanu minkum, hanya dalam sebahagian dalam kalangan kamu, wa 'amilus shalihat, dan juga yang melakukan amal soleh. Jadi yang pertama apa dia? Yang beriman, dan yang kedua beramal soleh. Macam mana kita nak dapatkan keimanan dan juga beramal soleh ini? Inilah dia peluangnya, medannya adalah dalam bulan Ramadan ini. Kita berusaha pergiatkan amal-amal
dan juga amalan dan juga ibadah-ibadah di dalam bulan Ramadan ini dengan memperbanyakkan amalan. Lagi-lagilah kita berada dalam 10 akhir Ramadan. Kerana sumber kekuatan kita yang sebenar adalah kekuatan rohaniyah yang menjadi prioriti kepada kita. Memang kita ada banyak sumber-sumber yang lain seperti kekuatan fizikal, kita perlukan makanan, kita perlukan minuman dan kita perlukan penjagaan kesihatan yang baik. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan paling tinggi sekali adalah untuk kita memperoleh kekuatan ialah dengan cara kita meletakkan pergantungan yang tinggi kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pengharapan yang tinggi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Taala juga berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan dalam surah Al-Ahzab ayat 9, iaitu wahai orang-orang yang beriman. Nampak skopnya pada orang-orang yang beriman. Kerana apa? Kerana bantuan ni Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan kurniakan melainkan kepada orang-orang yang beriman. Siapa kalangan mereka ni? Ayat ni ditujukan kepada umat Islam dan tentera-tentera yang terlibat dalam perang Ahzab, tentera-tentera di kalangan sahabat dan juga Nabi sendiri. Jadi mereka ni beriman, mereka ni menyebut uzkuru ni'matallahi 'alaikum, menyebut nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada mereka, iaitu nikmat keamanan dan juga keselamatan. Mereka dikurniakan kemenangan dalam perang Ahzab. Yang mana perang Ahzab ini ataupun perang Khandaq ini juga berlaku dalam bulan Ramadan. Persiapan ini berlaku dalam bulan Ramadan. Yang mana ketika itu datang musuh. Dari kalangan musyrikin Mekah, dalam kalangan golongan Yahudi. Yahudi pula ada beberapa puak seperti Bani Qainuqa, Bani Nadir, mereka bergabung nak lawan dengan Nabi SAW. Kemudian mereka berkomplot pula dengan Bani Khuza'ah untuk mengalahkan Nabi dan para sahabat di Madinah. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan suatu janji dan juga kemenangan kepada umat Islam ketika itu, yang mana kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Idja'akum junudun fa arsalna 'alaihim rihan wa junudan lam tarawha." Ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala datangkan kepada mereka, iaitu kepada umat Islam dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentera-tentera. Macam mana tentera-tentera yang dimaksudkan di sini? Fa arsalna 'alaihim riha. Maka kami hantar kepada mereka angin taufan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan taufan kepada musuh-musuh Islam ketika itu dalam kalangan bala tentera musyrikin Mekah dan lain-lain. Jadi taufan itu menyerang kem-kem mereka, kem-kem tentera mereka yang berdekatan dengan parit yang telah digali. Dia ada beberapa kem, ada dikatakan tak silap saya 5 kem. Kemudian wajunudan lam tarawha, Allah Subhanahu Wa Taala juga memberikan penurunan ataupun turunkan tentera yang tidak terlihat oleh kamu dan oleh mereka. Siapa mereka ini? Iaitu mereka terdiri dalam kalangan para malaikat. Jadi bagaimana kita nak memperoleh bantuan daripada Allah sebegini rupa? Syaratnya mesti beriman dan beramal soleh, bergantung harap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berbalik kepada ayat 55 dari surah An-Nur. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan janji kepada orang yang beriman dan beramal soleh ni berupa apa? Kita tengok pada ayat ni, la yastakhlifannahum fil ard. Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan mereka berkuasa, memerintah. La yastakhlifannahum fil ard. Menjadikan mereka berkuasa, memerintah di atas muka bumi. Jadi kalau kita benar-benar beriman kepada Allah, beramal soleh, kemudian kita betul-betul melaksanakan amal jama'i, bersatu hati dalam kalangan umat Islam, membina kesatuan ummah dengan memenuhi syarat-syarat yang telah Allah Subhanahu Wa Taala gariskan dalam Al-Quran dan juga hadis baginda Nabi SAW, maka insya-Allah kita mampu untuk memerintah dunia. Ini yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafa alladhina min qablihim, sebagaimana yang telah umat sebelum mereka ini memerintah dunia. Maknanya sebelum ini memang ada umat yang telah Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada mereka kuasa pemerintahan, mentadbir dunia. Tetapi akhirnya disebabkan mungkin kesombongan mereka,
disebabkan mereka merasakan mereka sahaja merupakan umat terpilih seperti Bani Israel, akhirnya mereka ni dinafikan kekuasaan tersebut. Allah Subhanahu Wa Taala tarik semula kuasa tersebut daripada mereka. Jadi kita kena ingat balik, Allah Subhanahu Wa Taala jugalah yang maha mengurniakan kuasa dan juga menarik balik kuasa tersebut. Kan? Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha'. Allah lah yang mengurniakan suatu kerajaan mengikut kehendaknya, iaitu kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Dialah yang menarik ataupun engkaulah yang menarik suatu kerajaan mengikut kehendak engkau. Engkau jugalah yang menghina suatu kerajaan mengikut kehendak engkau, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala boleh memberikan, mengurniakan ataupun menarik kembali suatu kekuasaan yang dipinjamkan kepada pemimpin tertentu. Tapi kalau kita benar-benar nak memerintah dan menegakkan syariat Islam, kita perlu melaksanakan syarat-syarat tentera Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu kita mengamalkan amal soleh dan juga kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, para penonton yang dirahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala melantik, memilih kita untuk memimpin kalau kita betul memenuhi syarat tersebut, seperti mana umat terdahulu pun pernah melalui perkara yang sama. Apa lagi yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita? وَلِيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ. Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan, meneguhkan, la yumakkinannahum. Allah Subhanahu Wa Taala benar-benar meneguhkan dan menetapkan mereka, kepada mereka dinahumul ladzi irtada lahum. Jadi Allah tetapkan mereka dengan agama, kan, dengan agama, iaitu agama Islam lah, dengan agama yang Allah Subhanahu Wa Taala redai. Dinahumul ladzi irtada lahum. Selain Allah Subhanahu Wa Taala melantik dan memilih seseorang itu menjadi pemimpin setelah dia memenuhi syarat beriman dan beramal soleh, Allah Subhanahu Wa Taala juga menetapkan mereka ni dengan agama. Maksudnya mereka ni terus sabar, terus tetap niat, tidak berubah, teguh dalam medan perjuangan dengan agama yang Allah Subhanahu Wa Taala redai. Jadi itu dua. Kita tengok anugerah yang Allah bagi kepada mereka yang beriman, beramal soleh, dan mereka berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketiga, apa yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada mereka, mudah-mudahan kita pun termasuk dalam kalangan mereka ni, وَلِيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala juga mengubah dan menukar. Pasti Allah Subhanahu Wa Taala menggantikan mereka, rasa takut mereka, min ba'di khaufihim, setelah mereka rasa takut, Allah datangkan rasa aman dalam diri mereka, rasa aman, rasa selamat dalam diri mereka. Jadi memang kebiasaannya bila mereka ataupun seseorang yang berada dalam medan perjuangan, ada certain waktu itu memang kadang-kadang ketakutan itu datang. Seperti mana kita lihat dalam perang Ahzab pun begitu juga. Kan, perang Ahzab yang saya bacakan ayat tadi kan, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam satu ayat, "Ija'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa idh zaghatil absar wa balaghatil qulubul hanajir wa tadhunnuna billahi dhununa." Yang mana sebelum datangnya kemenangan umat Islam dalam peperangan Ahzab tersebut, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan bahawa ketika musuh mengepung umat Islam di Madinah, datang mengepung dari sebelah kiri, sebelah kanan, sebelah depan dan sebelah belakang, maka ketika itu keadaan umat Islam seperti mata umat Islam nyatakan di sini tidak terarah, tidak terarah. Pandangan mata kamu tidak ketentuan arah kerana takut. Serta hati pun rasa resah, gelisah, cemas dan takut. Kadang-kadang bila jadi begitu, maka ada dalam kalangan umat Islam mulalah bersangka buruk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini memang dinyatakan, ini realiti yang berlaku dalam peperangan. Tetapi kalau kita benar-benar yakin dengan janji Allah, kita beriman, kita beramal soleh, Allah berikan jaminan apa? Yang pertama, kita memerintah dunia, jadi khalifah. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan hati kita dalam perjuangan, menggantikan rasa menetapkan kita dalam perjuangan, dan agama kita tetap berada di dalam hati kita, tidak berubah, tak goyah, teguh dalam perjuangan dan pendirian kita. Yang ketiga, Allah menghilangkan rasa takut. Kita terus berani di medan pertempuran. Dari rasa takut yang mungkin pada peringkat permulaan, Allah ubah rasa takut itu dengan rasa berani, kegagahan, dan kita merasa aman dengan lindungan
Islam itu sendiri, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala nyatakan lagi apa syaratnya yang ada di sini, ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Maknanya tadi kita tahu dah cerita tentang syaratnya, mestilah kita ni perlu beriman kepada Allah dan beramal soleh. Allah tegaskan pada sambungan ayat ini, ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Mereka ini benar-benar mengabdikan diri kepadaku dan tidak mensyirikkan aku dengan sesuatu. Dengan arti kata, kita benar-benar meletakkan ketauhidan, mengesakan Allah Subhanahu wa taala, tidak menyekutukannya. Maksudnya kita ni bergantung betul-betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita bergantung kepada contohnya pemimpin ataupun panglima perang yang paling hebat. Tak. Bukan kita bergantung kepada pemimpin-pemimpin yang hebat. Tetapi kita tak ada pun rasa, wal'iyadzubillah, tak ada pun rasa nak bergantung kepada Allah. Konon kita rasa dah berada dalam satu pasukan yang kuat, kita kata, oh tak apa, pemimpin kita hebat. Ada pemimpin kita boleh menang. Pemimpin ni hebat ni, general perang yang hebat. Kan? Pemimpin yang memang berkarisma, kita menanglah. Ini yang menyebabkan lari akidah. Kita nak kalau boleh letakkan pergantungan yang sebenar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengurniakan kejayaan dan kemenangan. Bukannya general perang kita, bukannya orang-orang yang hebat dalam kalangan pimpinan kita. Bukan pula harta. Bukan dengan harta barulah kita boleh jadi pemimpin. Tak. Kebergantungan kita hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu pun. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala nyatakan di hujung ayat, wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Allah kata apa? Ada dalam kalangan manusia ni, wa man kafara ba'da dzalika. Akhirnya bila mereka dikurniakan dengan kemenangan, boleh memerintah, tetapi mereka akhirnya kafara ba'da dzalika, mereka ingkar. Dah bagi kemenangan, tiba-tiba selepas itu wa man kafara ba'da dzalika, sebab itu mereka ingkar. Dalam riwayat yang lain menyatakan kafara ini maksud kufur nikmat. Apa yang dimaksudkan kufur nikmat di sini? Maksudnya mereka kufur dengan nikmat kemenangan yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada mereka. Mereka tidak menghargai kemenangan yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada mereka. Bila mana mereka ini tidak menghargai kemenangan yang Allah kurniakan kepada mereka, maka Allah katakan, Allah jadikan, Allah Subhanahu wa taala menyebut siapa mereka ni? Faulaika humul fasiqun. Sesungguhnya mereka ini adalah dalam kalangan orang-orang yang fasik, melakukan dosa dan juga maksiat. Maknanya kita tidak hanya sekadar kita nak menang, tapi kita nak pastikan kita ni tergolong dalam kalangan golongan yang benar-benar sebagai khalifah pemerintah yang bukan fasik, terus istiqamah di medan perjuangan. Kita berada di atas landasan yang benar dan kita tidak kufur dengan nikmat kemenangan yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita. Justru dengan beberapa ciri yang telah saya sebutkan pada ayat 55 surah An-Nur ini, insya-Allah mudah-mudahan Islam memerintah dan akhirnya kita mampu untuk menjelmakan dan juga merealisasikan serta memanifestasikan Islam dalam konteks kehidupan kita seharian. Seterusnya, Islam mampu dijulang dan diangkatkan, syariat Islam mampu diimplementasikan di atas muka bumi ini, khususnya di negara tercinta kita, Malaysia. Itu saja pengisian saya pada petang ini. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk itu kelemahan diri saya sendiri. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.